Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back with me A to Z Akhlak with Ustaz Muhammad. Alhamdulillah, all praises to Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan teruskan eksplorasi ilmu kita yang mana kita akan masuk kepada alfabet P. Okay? P stand for what? Pumpkin? Not pumpkin. P stand for patient. Okay? Jadi untuk hari ini kita ada special guest. Okay? Kita ada special guest from Genius Aulad, our head of academy, Teacher Aisyah. Okay, alhamdulillah kita bersama dengan Teacher Aisyah. Teacher Aisyah ni adalah salah seorang daripada staff Genius Aulad yang sangat berpengalaman, pernah menjadi guru, pernah menjadi principal dan sekarang menggalas tanggungjawab sebagai ketua dalam bahagian akademik. Kenapa kita panggil dia ni? Adalah sangat penting kerana pengalaman dia yang begitu mahal. Tapi sebelum tu, Ustaz akan explain sedikit tentang sabar. Apakah itu sabar? Sabar ini adalah merupakan salah satu sifat akhlak, menahan diri daripada marah ataupun melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam erti kata lain, kita menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik adalah membawa maksud sabar. Okey? Jadi bila dalam erti kata lain sabar ni ada 3, Teacher Aisyah. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian daripada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam apa? Sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang maksiat ataupun dalam menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Okey. Jadi dalam kehidupan seharian kita ini memang tak boleh tidak semua orang akan diuji. Baik saya, baik Teacher Aisyah, baik sesiapa sahaja yang berada di sini pastinya akan diuji. Apatah lagi kita sebagai contohnya sebagai seorang guru di Genius Aulad berhadapan dengan anak-anak yang masih muda, yang masih lagi perlukan banyak bimbingan, datang ke sekolah dengan kan. Of course saya rasa Teacher Aisyah mungkin pernah mengalami situasi-situasi yang seperti ini. Jadi kita nak tanya Teacher Aisyah, kalaulah sebagai seorang guru, ini kita bercakap perspektif sebagai seorang guru, apa yang perlu untuk kita lakukan dalam kita nak mendidik anak-anak kita ini untuk jadi orang yang berjaya? Saya tahu tugas guru sebagai seorang preschool teacher ni, dia bukanlah guru yang masyhur atau dikenali se-Ontario alam. Dia adalah orang biasa, tapi kita tahu peranan mereka sangat besar. Kesabaran mereka juga sangat besar. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang Teacher Aisyah nak kongsi dengan penonton-penonton kita tentang macam mana kita nak jadi guru yang sabar, yang berjaya, yang berdedikasi. Mungkin Teacher. Okay, thank you Ustaz for invite me for this episode. Alright, as a teacher, actually pertama adalah untuk menjadi guru yang mendidik anak-anak, kita perlu faham apa itu children development. Okay, lepas kita faham tentang children development, kita kena faham juga tentang learning style of children. So bila kita faham benda-benda yang basic berserta dengan passion as seorang guru, alright, barulah kita boleh kita boleh menghasilkan aktiviti-aktiviti yang lebih kreatif, yang kena dengan our children. Sebab kita kena we need to understand children ni dia ada macam-macam jenis walaupun so betul, so tak semestinya approach ni sesuai dengan budak that children sama juga yang approach yang sama dengan children yang lain. Jadi benda ni, nasihat ni boleh juga untuk kita minta kepada ibu bapa untuk faham. Ya, faham. Jadi kalau guru ni nak kena faham banyak ni, satu kelas ni mungkin betul, kalau di Genius Aulad saya difahamkan ada lebih kurang dekat 15 orang, 10 ke 15 orang dalam satu kelas. Betul. Kelas kan? Jadi maknanya bilangan saiz walaupun tidaklah sebesar macam tadika-tadika yang lain, tetapi kita perlukan kepada satu proses untuk mengenali tahap children development anak-anak betul. masing-masing. Okay, baik. Kata Ustaz tadi, antara guru dan ibu bapa juga
kena ada satu relationship yang baik. Sebab pembelajaran tu bukan setakat di sekolah, bahkan berterusan di rumah. Jadilah barulah kita akan dapat hasilkan anak yang bukan setakat berjaya di dunia, malah insya-Allah di akhirat. Baik. Jadi maknanya bila seseorang tu ada sinergi daripada kesefahaman untuk tindak tanduk, cara tindakan, untuk approach anak-anak kita, maka sedikit sebanyak dia memberikan kita tindakan yang lebih rasional. Rasional. Sebab budak-budak ni kita tahu dia belum lagi matang, dia mungkin akan ada macam-macam perangai dia datang ke sekolah. Tapi sebagai seorang pendidik, murabbi, kita perlu tahu, kita perlu ada ilmu macam mana kita nak mengurus anak-anak ini dengan baik. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah diri kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Maknanya Allah Taala nak kata dalam ayat ini, orang yang sabar adalah merupakan ciri orang yang berjaya. Orang yang tahu dan rasional dalam tindakan mereka, mengawal diri mereka daripada sifat amarah dan sebagainya, adalah orang yang berjaya. Jadi ibu yang berjaya, guru-guru yang berjaya, tidak boleh tidak, mesti kena ada sifat sabar. Kerana pendidik ini, dia bukan sahaja mendidik untuk luaran, tapi dia juga mendidik dari hati ke hati. Jadi mungkin kita harapkan semangat sebagai seorang guru, sebagai seorang pejuang, pendidik, murabbi ini akan terus tersemai dalam jiwa pendidik-pendidik yang berada di luar sana. Kami di Genius Aulad mendoakan yang terbaik kepada guru-guru di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Semoga Allah terus kuatkan semangat guru-guru untuk terus belajar dan menyumbang sesuatu untuk agama, bangsa dan juga negara. Jadi terima kasih untuk rancangan kita pada kali ini. Kita jumpa nanti dalam episod yang akan datang. Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.